So, Assalamualaikum. First question nak tengok, korang pernah tak korang rasa broken? Contohnya korang kena tinggal ataupun korang putus cinta atau telah pun di friendzone kan. Mesti pernah rasa kan? So, pada muka lah. Sebab tu orang kata jangan bercinta, nak juga bercinta kan. So, basically sebenarnya broken heart ni bukan specifically untuk emotion sahaja. So, segala perkara yang boleh mewujudkan perasaan sakit. For example, kita kehilangan orang yang kita sayang. Contohnya kucing kita mati kena langgar dengan orang, ataupun kita punya nenek atau meninggal dunia, ataupun kita kehilangan barang-barang yang kita sayang. Benda tu semua boleh contribute kepada terwujudnya perasaan broken heart. Tapi korang pernah terfikir tak sebenarnya apa punca untuk berlakunya broken heart tersebut? So basically, dekat otak kita ada satu area yang kita panggil sebagai anterior cingulate cortex, di mana area tersebut bertanggungjawab untuk mewujudkan perasaan sakit disebabkan oleh physical causes. For example, kalau tangan kita terhiris dengan pisau ataupun kita bergaduh dengan kawan, kan memang akan rasa sakit kan. So perasaan sakit tersebut, rasa sakit tersebut telah distimulate oleh anterior cingulate cortex kita yang berada di otak. Menjadi unik apabila kita ada masalah berkaitan dengan emosional, benda ni telah pun distimulate di area yang sama, iaitu anterior cingulate cortex. Sebab itulah bila kita ada rasa sakit hati, bila kita describe perasaan tersebut, kita akan kata macam hati aku telah pun dihiris-hiris, hati aku telah pun direnyuk-renyuk, dipijak-pijak oleh individu yang tidak menyukai aku kan. Perkara tersebut terjadi sebabkan area yang activate pain sensation tu sama juga dengan perkara yang berlaku disebabkan oleh physical causes. Apabila kita telah pun faham punca berlakunya perasaan sakit hati di dalam diri kita disebabkan activated by anterior cingulate cortex, so sebenarnya apa kesan daripada broken heart tersebut? Dua perkara. Yang pertama, macam basically memang dia akan ganggu kita punya mental health. Yang satu lagi, info menarik untuk korang semua, dia juga boleh mewujudkan cardiac problem, iaitu masalah kepada jantung yang kita panggil sebagai broken heart syndrome, atau nama lain kita boleh panggil sebagai stress induced cardiomyopathy. Kalau nak lagi advance, nak nampak lagi bijak, takut subuh cardiomyopathy. Cardiomyopathy ni sebenarnya term yang kita boleh describe. Cardio ni merupakan jantung, myo ni merupakan tisu yang berada di jantung, pathy ni kita boleh kata seperti problem lah. So in general kita boleh kata cardiomyopathy adalah masalah kepada tisu yang berada di jantung. Apa sebenarnya terjadi dalam broken heart syndrome? Sebenarnya macam kita discuss tadi, apabila hormon stres terlalu banyak dirembeskan, iaitu cortisol dan adrenaline, perkara tersebut boleh mengubah sel-sel tisu yang berada di jantung, menjadikan dia membesar, dan efek dia akan menjadi masalah dari sudut pengempaman darah-darah untuk disalurkan di seluruh organ di badan. Antara bahagian jantung yang terefek disebabkan perkara ini ialah left ventricle. Kita faham kan, jantung ada 4 bilik, iaitu right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Left ventricle ni lah yang menjadi masalah apabila dia punya sel tisu tu menjadi membesar dan juga mengakibatkan tak boleh nak pump darah keseluruhan badan kita. So apa terjadi? Bila kita punya darah tu terkumpul banyak di dalam jantung, so sebahagian akan backflow kepada paru-paru kita. So bila terlalu banyak, some of the fluid akan diffuse out kepada paru-paru. Maknanya bila terlalu banyak terkumpul, sebahagian daripada cecair akan keluar dan akan memasuki paru-paru. So that's why akan adanya sesak nafas. Faham kan? So first symptom dia akan ada sesak nafas, dan yang kedua chest pain. Chest pain macam tadi yang kita cerita, macam mana anterior cingulate cortex stimulate, so that's why chest pain boleh berlaku. Sebenarnya kesan daripada broken heart syndrome. Number one, 20% pesakit yang develop broken heart syndrome boleh mempunyai tendensi untuk develop heart failure. Heart failure bermaksud masalah kepada jantung untuk memenuhi demand yang diperlukan oleh badan dari sudut penghantaran oksigen through blood lah. Maknanya dia ada masalah in pumping the blood into our body system. Nombor dua, boleh menyebabkan kematian, tapi rare cases untuk berlakunya kematian. Yang menariknya pula, dalam broken heart syndrome ni, benda ni reversible. Maknanya patient boleh cure daripada broken heart syndrome ni within a few weeks or a few months. Faham kan? Sebenarnya in any relationship, sesiapa pun boleh develop broken heart syndrome, tapi commonly berlaku dalam perempuan
dan terutamanya kepada perempuan yang telah pun menopause. Laki pun boleh develop tapi tak terlalu common lah. Boleh je develop broken heart syndrome kan kalau korang terlalu broken. So apa sebenarnya mesej yang nak disampaikan? Pertama, tak payah bercinta sebab bila korang bercinta, korang boleh develop broken heart syndrome. Bila broken heart syndrome develop, korang boleh ada masalah depression, ada masalah kardiak, kan masalah kan. So tak payah bercinta. Yang nombor dua pula, even kalau korang in relationship, the most important, tolong hargai pasangan korang. Tolong appreciate partner korang. Sebabkan partner korang ni pun manusia, ada perasaan. So korang kena hargai perasaan mereka dan jangan mempermainkan diorang. Sebab diorang ni ada perasaan kan. So tak elok mempermainkan perasaan orang. Nombor tiga, be alert. For example, kalau kita perasan kawan-kawan kita yang ada masalah, contoh, dia ni broken lah. So korang kena kasih social support. Korang kena kasih moral support. Jangan downkan diorang sebab diorang tengah stres kan. So korang kena kasih moral support dekat diorang. Mana tahu disebabkan berkat korang melakukan kebaikan, tiba-tiba dia suka kat kawan, rezeki kat korang kan. Sebabkan dia tengah alone, so korang pujuk dia, korang kasih support, tiba-tiba suka. Mana tahu. Dan nombor 4, terakhir sekali, back to fitrah. Sebabkan memang kita as a human, kita kena cari cinta Allah yang sebenar. So kalau kita mencari cinta Allah, percaya ya Allah tak pernah pun mengecewakan kita. Sebab yang suka mengecewakan manusia ni manusia je. Sebabkan hati manusia ni berubah-ubah kan. So kita tak boleh nak salahkan manusia lah sebabkan dia berubah. Sebabkan memang jenis manusia ni hatinya berubah-ubah, membolak-balikkan hati manusia. So kalau nak cari cinta yang tidak akan dipermainkan, carilah cinta Allah. Sebagaimana hadis kursi, mafhumnya, wahai anak Adam, sesungguhnya aku sangat mencintaimu, maka atas hal itu cintailah aku. Nampak tak? Allah dah kasih surat cinta teristimewa untuk kita. Tapi kita nak juga cari cinta-cinta manusia yang fana, maknanya sementara. Baik kita cari cinta Allah yang sejati kan, lagi dapat banyak manfaat. End up, itu je daripada saya. Stay happy and healthy.